ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada 17 Ramadan kita berjumpa dalam pertemuan pada pagi ini di dalam proses apa yang disebut sebagai dialog tentang kitab Fiqh Al-Mizan, Fiqh Al-Mizan. Jadi ana terima tanggungjawab ni sebagai sesuatu yang cukup berat bagi ana untuk bersama berbincang dengan sahabat-sahabat sekalian satu kitab yang sebenarnya kalau kita lihat dia punya saiz kitab ni pun 400 lebih muka suratnya, cukup berat untuk ana mengendalikannya. Tapi atas dasar perkongsian kita sesama kita, ana terima jugalah tanggungjawab ini dengan penuh rasa beratnya. Kebetulan penulisnya ada menyatakan bahawa buku ini bukan sahaja untuk golongan ilmiawan, scholars ataupun sarjana, para alim ulama, tetapi katanya buku ini juga perlu kepada orang awam. Kitab ini perlu juga kepada orang awam bagi menjelaskan perkara yang menimbulkan banyak perselisihan yang membawa kepada perbalahan. Jadi di situlah maka katanya perlu buku ini didedahkan bukan hanya kepada kelompok ulama ilmiawan tapi juga kepada orang awam, kerana dia melihat bahawa banyak perselisihan yang membawa kepada perbalahan kerana kegagalan di dalam measurement ataupun mizan di dalam kita mengukur sesuatu perkara itu. Jadi sebelum anda pergi jauh, kitab ni Fiqhul Mizan diterbitkan oleh Telaga Biru dan pengarangnya pengarang ialah Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdaghi. Al-Qarahdaghi. Beliau ini seorang profesor di Universiti Islam Qatar. Universiti Qatar di bidang fiqh dan usul fiqh di fakulti undang-undang. Di fakulti undang-undang. Dan dari sudut keturunan beliau asalnya seorang Kurdistan, Iraq. Tapi sekarang sudah mendapat kewarganegaraan Qatar. Dan ijazah mastersnya dan juga PhD-nya adalah di Universiti Al-Azhar dan fokusnya adalah di bidang kontrak dan muamalat yang berkaitan dengan hartanah, berkaitan dengan hartanah. Dan dalam masa yang sama beliau adalah Setiausaha Agung kepada Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. Beliau adalah merupakan Sekretari Jeneral kepada Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia dan termasuk di antara panel penasihat kepada Majma' Fiqh iaitu kata di Jeddah, yang berpengkalan di Jeddah. Banyak sungguhlah kalau kita lihat dia punya jawatan-jawatan beliau dan perlibatan di peringkat antarabangsa, termasuklah di Europe, termasuklah di Eropah. Beliau ada peranannya sampai ke tahap maknanya penasihat Institut Zakat Sedunia. Baik. Jadi itu serba ringkas tentang penulis kita, iaitu Profesor Dr. Ali Muhyiddin Qarahdaghi. Dan setelah kita sedikit berkenalan dengan penulis, saya ingat elok jugalah kita berkenalan dengan penterjemah kitab yang besar ni, anak muridnya sendiri, iaitu Ustaz Ahmad Fawaz,
Ustaz Fawaz, anak ataupun anak anda kepada Ustaz Fadil Noh. Beliau mendapat ijazah pertamanya di Al-Azhar dan kemudian menyambung pelajarannya di peringkat masters di Universiti Melaya di bidang usul fiqh, ya, di bidang usul fiqh, dan sekarang sebagai pendakwah bebas menjadi sebahagian daripada fasilitator kepada pelbagai, ya, program-program yang melibatkan fatwa, ya, yang melibatkan diskusi ilmu, diskurs. Itu maknanya sedikit pengenalan tentang Ustaz Fawaz Fadil Noh. Jadi beliau yang menterjemah buku ini dalam masa tempoh 3 bulan, cukup cepat. Ya. Beliau terjemahkan setelah diberikan oleh Dr. Ali pengarang asal kepada beliau dalam satu pertemuan ulama sedunia di Turki. Ya, dalam satu pertemuan ulama sedunia di Turki, beliau telah diberi satu tanggungjawab oleh gurunya semasa mereka berada di Darul Ifta' Mesir. Darul Ifta' ni ialah satu majlis, satu akademi fatwa, ya, satu akademi fatwa di Mesir, dan Ustaz Fawaz berada di situ selama 3 tahun lebih sampai lulus di akademi Darul Ifta' itu di Mesir dan menjadi anak murid kepada Al-Alamah Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi. Dan akhirnya dalam pertemuan di Turki itu Dr. Ali memberi amanah kepada beliau untuk menterjemah, ya, ya, buku ini. Baik. Kemudiannya dalam saya membicarakan, saya cuba mengenengahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang apakah faktor, ya, yang mendorong pengarang kita, untuk menulis buku ini. Sebenarnya kata beliau, kira-kira 30 tahun yang sudah, ya, kira-kira 30 tahun yang sudah, beliau membaca ayat daripada suratul Hadid, ayat 25. Ya, di dalam ayat itu disebut laqad anzalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasa bil qist. Al-ayah. Jadi apa maksud ayat ini? Ayat ini yang mendorong beliau menulis kajian ini dan buku Fiqhul Mizan ini. Ya, kajian buku Fiqhul Mizan. Jadi maksud ayat surah Al-Hadid ayat 25 ini ialah laqad arsalna rusulana. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami. Bil bayinat, dengan keterangan-keterangan, ya, dengan penjelasan-penjelasan. Kemudian wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Di situ. Ya. Dan juga selain daripada kami mengutuskan rasul kami dengan keterangan, penjelasan, bayinat, kami juga telah menurunkan bersama mereka dua. Wa anzalna, ya, kami telah turunkan bersama dengan mereka dua, iaitu Alkitab wal Mizan. Itu dia. Ya, kami telah turunkan bersama dengan rasul-rasul, satu Alkitab, yang kedua Al-Mizan. Liyaquman nasa bil qist, untuk dengan kedua-dua tadi, kitab dan mizan, supaya dapat ditegakkan keadilan di kalangan manusia, juga dihapuskan, ya, kezaliman. Jadi ayat ini sebenarnya mencetuskan suatu, maknanya, perasaan kepada beliau. Beliau kata bila dia baca ayat ini, dia memang dah baca ayat ini sebab dia hafal Quran. Ya, dari kecil beliau hafal Quran. Tapi bila dia sampai kepada ayat ini, timbul satu perasaan. Apa dia yang dimaksudkan Alkitab semata, kemudian ada pula Al-Mizan. Ya, maknanya apakah tidak cukup dengan Alkitab? Ya, wa anzalna ma'ahumul kitab. Memadalah di situ. Tapi tidak.
disebut wal mizan. Maknanya kami turunkan bersama dengan mereka, ya, kami turunkan bersama dengan mereka Alkitab wal mizan. Apa dia mizan? Dia timbul persoalan. Apakah yang dimaksudkan dengan mizan? Yang boleh dengan kedua-duanya itu para rasul menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Liyaquman nas bil qisti. Ya, untuk maknanya para rasul tadi menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Jadi apakah maksud mizan? Disebut dalam kitab ini meremang bulu roma dia. Meremang bulu roma dia bila dia sampai, setiap kali dia sampai perkataan al-mizan. Kitab dah ada tapi ada pula al-mizan. Jadi menyebabkan dia bila dia baca setiap kali dia jumpa ayat yang ada Alkitab wal mizan ini, dia mula timbul tanda tanya. Dan tidak terhenti di situ saja, maka dia akhirnya terdorong untuk membaca ummahatut tafsir. Maknanya kitab-kitab tafsir yang utama untuk memahami apa makna al-mizan ini. Ya, untuk memahami makna al-mizan. Jadi semua kitab-kitab tafsir yang besar-besar dikupasnya, dibacanya, dan sebahagian besar daripada kitab tafsir menyatakan al-mizan itu ialah al-adl, keadilan. Ya, keadilan. Bersama dengan mereka para rasul adanya kitab iaitu Al-Quran, Al-Injil dan Taurat, ya, dan juga Zabur. Kemudian ada al-mizan. Jadi disebut al-mizan itu kebanyakan dalam kitab-kitab tafsir katanya al-adlu, iaitu keadilan, ya, bersama dengan mereka itu ada keadilan untuk ditegakkan, ya, di kalangan manusia. Jadi beliau tidak puas hati. Tak cukup katanya, ya, tak cukup. Jadi daripada situlah akhirnya terdorong untuk mendorong beliau untuk membuat kajian demi kajian, ya, kajian demi kajian berdasarkan pengalaman Rasul menegakkan keadilan dengan adanya kitab wal mizan. Pengalaman para sahabah, ya, pengalaman salafus soleh, ya, bagaimana ikhtiar dan usaha mereka untuk menegakkan keadilan dengan dua. Satu Alkitab wal mizan. Ya, Alkitab wal mizan. Jadi daripada situlah akhirnya beliau membuat kajian bukan pendek, 30 tahun beliau membuat kajian sehingga akhirnya terhasillah kitab ini yang 400 lebih muka surat ni, ya. Hasil daripada kajian beliau bentangkan di 2-3 pertemuan, dihadiri sama oleh pelbagai sarjana, termasuklah Dr. Yusuf Qaradawi hadir sama di dalam majlis tersebut, dan akhirnya Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa ini ilmu baru. Teruskan, bahkan mestilah disebarkan, ya, kepada umat Islam. Ya, mestilah disebarkan kepada umat Islam. Jadi dorongan daripada situlah, selain daripada ayat Al-Quran tadi, Suratul Hadid ayat 25, dan kemudian didorong oleh sarjana kita, para ilmiawan kita, akhirnya beliau pun serius membuat kajian selama 30 tahun, dan akhirnya beliau setelah 30 tahun itu beliau bentangkan sebahagian kajian itu, dan akhirnya diberikan suatu dorongan oleh Dr. Yusuf Qaradawi agar ilmu ini disebarluaskan, ditulis, ya, dan dikongsi sama. Dikongsi sama oleh maknanya oleh umat Islam. Kerana apa? Ternyata bahawa walaupun ada Alkitab bersama kita, tetapi ternyata bahawa adanya manual, adanya Alkitab, kita masih lagi berbalah-balah, bertelagah di antara satu sama lain, sedangkan kita ada Alkitab. Di mana silapnya? Silapnya ialah kita tidak ada al-mizan. Maksudnya kita tidak melaksanakan, kita tidak tegakkan al-mizan itu tadi. Maknanya kitab ada, ya, kitab ada, tetapi kita tidak tegakkan al-mizan itu. Ada bersama kita Alkitab, tetapi di sanalah kita lihatnya penyelewengan, perselisihan yang membawa kepada perbalahan,
sampai kepada peperangan sesama kita, ya, sampai menghalalkan darah dan sebagainya. Masing-masing merujuk kepada Alkitab tu. Ya, masing-masing merujuk kepada Alkitab. Tapi bagaimana, ya, maknanya kita kata bahawa kita masih lagi berbalah, masih lagi sampai ke peringkat menghalalkan darah, berperang sesama kita, sedangkan masing-masing mempunyai kitab yang sama. Jadi di situlah maknanya Dr. Ali melihat bahawa puncanya ialah kecacatan kita, ya, untuk meletakkan perkara itu kepada mizannya, timbangannya, measurementnya yang betul, ya, measurementnya yang betul, ya. Jadi di situlah itu di antara punca beliau menulis kitab ini dalam kajiannya selama 30 tahun, ya. Dan kemudian kita kata kita dapat kajian ini, ya, sudah lengkap, ya, alhamdulillah. Yang penatnya penulislah, yang penatnya penulis, yang selesanya kita, yang selesanya kita. Tapi kita sangat mengucapkan jazahullahu khairan katsira kepada Dr. Ali, Profesor Dr. Ali yang telah meninggalkan maknanya kajian ini untuk menjadi maknanya renungan kita bersama. Hadirin hadirat sekalian, apa yang dibahaskan sedikit sebanyak di dalam kitab Al-Mizan ini, sebab saya pun masih meminjam kitab ini. Saya pun belum memiliki kitab ini, minta maaf. Belum dapat lagi memilikinya. Harganya RM75 satu, ya. Jadi saya pun pinjam daripada kawan dan kemudian saya buat bacaan, dan sedikit yang dapat saya kongsi di sini ialah bagaimana kegagalan di dalam measurement, dalam pertimbangan, kegagalan di dalam Al-Mizan, akhirnya timbullah perselisihan yang membawa kepada perbalahan, yang membawa kepada peperangan. Ya, ini yang berlaku di dunia Islam. Jadi apa yang beliau maksudkan ialah kitab ada, nas ada. Ya, nas ada. Tapi ada kalanya nas itu tidak diletakkan pada measurement yang betul, pada timbangan yang betul. Kita ambillah satu ayat. Wa qatilul musyrikina kaffah. Ayat itu berbunyi, dan perangilah orang musyrikin kaffah, semuanya. Jadi daripada ayat inilah, apabila ianya tidak diletakkan pada timbangan yang betul, ya, apabila ianya tidak diletakkan pada timbangan yang betul, maka akhirnya semua nak dibunuh. Tak kira siapa musyrikin itu, bagaimana statusnya musyrikin itu. Sedangkan maknanya harus diletakkan pada mizan yang betul. Ayat ini turun ketika peperangan. Ya, ayat ini turun ketika mana kita berdepan dengan apa yang boleh kita sebut sebagai, ya, kafir yang harbi, yang maknanya yuharibunallaha wa rasulahu. Ya. Adapun bukan semua kafir itu berada dalam keadaan yang sama. Ada yang muahid, ada yang zimmi, ada yang muwatin, ya, ada yang kita sebut sebagai duduk dalam satu negara yang aman damai. Ada peaceful coexistence, ya tak? Ada ta'ayush, ada hidup sama-sama mendegakkan negara dengan amannya. Jadi kita nak apply ayat ini, sepatutnya apply ayat ini bukan dalam suasana yang aman. Dalam suasana yang aman ialah kita disuruh supaya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam suasana yang aman, ayatnya ialah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi bagaimana disebut bahawa kelompok, dia sebut sendiri terang-terang kelompok Daesh, ya, kelompok Daesh, dia tolak sebahagian ayat, diterima ayat ini dan dia apply ayat ini untuk semua keadaan. Sepatutnya ayat waqatilul musyrikina kafah, measurementnya, mizannya ialah peperangan. Bunuhlah orang Islam itu, bunuhlah orang kafir itu, musyrikin yang memerangi Islam itu kafah. Tapi
ya, dia ambil ayat itu, dia apply-nya pada semua keadaan. Lalu pelancong-pelancong dibom, hotel-hotel dibom, ya, bas-bas pelancong dibom. Ini gambaran kegagalan di dalam aplikasi mizan. Ayat Quran juga. Maqatilul musyrikina kaffah. Ya, ayat Quran juga. Tapi kegagalan meletakkan measurement, mizan. Ya, kegagalan di dalam piawaian. Ayat ini sebenarnya dalam suasana yang bagaimana? Dalam suasana perang. Adapun dalam suasana aman, ya, dalam suasana aman, maka ayatnya yang harus diaplikasikan ialah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, yang selalu kita baca ayatnya, adalah ada di kalangan kamu kelompok organisasi yang menyuruh manusia, yang maknanya mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh mereka melakukan yang ma'ruf dan mencegah mereka melakukan perkara yang mungkar. Beliau ambil satu hadis, ya, la tabda'uhum bis salam. Ya, katanya jangan memulakan mereka dengan salam. Ayat di sini, hadis ini menceritakan bahawa jangan kita mengucap salam kepada orang kafir. La tabda'uhum bis salam. Sebenarnya la tabda'hum bis salam ini, hadis ini aplikasinya ketika perang. Ya, mizannya, ya, harus dipahami. Mizannya ialah dalam suasana perang. Kita tak bolehlah nak memulakan sejahtera salam kepada suasana yang perang, suasana peperangan. Jadi bagaimana tiba-tiba dia ambil hadis ini, ya, di-applykan hadis ini untuk semua keadaan. Walaupun dalam suasana aman, dalam suasana kita boleh berdakwah, kita tak mau bagi salam. Sedangkan salam itu adalah misi, ya, agama kita. Ya, salam itu adalah sebahagian daripada misi agama kita. Udkhulu fis silmi, dikatakan supaya maknanya silmi itu, udkhulu fis silmi itu, masuklah kamu dalam suasana kedamaian, kesejahteraan itu kafah. Ya, silmi itu termasuklah ialah kedamaian. Jadi maknanya di situ yang dikatakan tak boleh bagi salam itu ialah ketika mana suasana perang. Bagaimana hadis ini diaplikasikan secara salah di waktu damai. Ini kesilapan di dalam mizan, ya, kata beliau, ya, ini kesilapan di dalam mizan. Banyaklah, ya, kesilapan di dalam mizan, ya. Contohnya katanya, katalah sahabat kita ada harta, ya, sahabat kita ada harta. Lalu harta itu dilaburkan untuk perniagaan, ya, dilaburkan untuk perniagaan. Tiba-tiba ada sahabat kita yang lain minta supaya wakafkanlah, sedekahkanlah, ya, wakafkanlah, sedekahkanlah. Jadi sebenarnya dia dalam perniagaan. Perniagaan sifatnya ialah profitable, sifatnya ialah mencari keuntungan. Bukan wakaf, bukan sedekah. Tetapi ada kalanya, katanya, kegagalan meletakkan mizan, lalu seolah-olah macam memaksa orang yang sedang berniaga untuk bersedekah, untuk wakaf. Ya, maknanya anta sedekahkanlah perdana. Bukan, dia berada dalam situasi perniagaan. Dalam perniagaan ini, dia punya perhitungannya, ya, considerationnya adalah keuntungan. Bukan time dia nak bersedekah, ya, tapi kegagalan sahabat, ya, kegagalan sahabat dalam mizan katanya menyebabkan ada orang tiba-tiba, ya, memaksa peniaga yang sebenarnya sedang mencari keuntungan untuk bersedekah, untuk berwakaf. Jadi ini lari daripada mizan. Yang ada kaitan dengan kita, ya, yang ada kaitan dengan kita yang sedang berpuasa ini, beliau kata, hadis yang kita baca, la khuluf fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Ya, yang kita selalu baca, yang selalu kita dengar hadisnya ialah sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu, ya,
atyabu indallah, adalah terlebih baik di sisi Allah daripada rihul misk, daripada bau kasturi. Sebenarnya harus dipahami, ya tak? Yang ini mizannya akhirat. Mizannya di sisi Allah. Bukan sekarang, ya. Bukan sekarang, ya. Maknanya yang diaplikasi kepada hadis ini, kata beliau, ialah di akhirat esok, nantinya orang yang dahulunya dia berpuasa, berbau mulutnya, akan digantikan, ya, dengan wangi-wangian dan harum-haruman, tapi bukan di dunia. Nun di akhirat. Nun di akhirat esok. Adapun mizan di dunia ini, ya, mizan di dunia ini, bau mulut itu kalau sekiranya boleh mengganggu, ya, kita punya public relation kita sesama manusia, ya, maka benda yang boleh mengganggu hubungan kita sesama manusia, yang boleh jatuh makruh, ya, yang boleh jatuh makruh, tidak disenangi oleh orang lain, maka dalam konteks keduniaan boleh saja dihilangkan, ya, boleh saja dihapuskan bau itu, ya. Sebab apa? Kita mungkin akan menjejaskan hubungan kita sesama manusia. Jadi hilangkan bau itu. Habis yang dikatakan hadis tadi, itu di sisi Allah di akhirat, bukan aplikasinya di dunia. Maksudnya apa? Kalau kita duduk di rumah, tidak ada public relation kita dengan orang, kita tak jumpa dengan manusia, itu tak apalah, tak perlu kita bersihkan mulut kita, ya. Tetapi kalau kita terpaksa berdepan dengan manusia dan manusia rasa tak selesa berdepan dengan bau mulut kita, ketika itu maknanya ketika itu dalam aplikasi Islam, Islam menyuruh kita supaya kita punya pergaulan kita itu maknanya harmonis dengan orang lain, tak ada halangannya untuk kita maknanya hilangkan bau yang busuk itu bagi maknanya mengharmonikan hubungan kita dengan orang lain. Habis bagaimana aplikasi hadis tadi? Aplikasi hadis tadi ialah dalam konteks di akhirat, indallah, atyabu indallah, di akhirat esok, ya, ianya adalah berkaitan dengan akhirat. Jadi bagaimana hadis ini, ya, mizannya adalah mizan akhirat, bukan mizannya adalah dunia. Maksudnya tidak ada pertumbungan di situ, ya, tidak ada pertumbungan. Kalau di dunia untuk berdepan dengan manusia, kita diminta supaya harmoniskan nafas kita, ya, supaya kita elokkan pernafasan kita, bau mulut kita, supaya harmoni hubungan kita dengan orang lain. Habis yang hadis tadi satu, kita kena faham atyabu indallah di akhirat. Di sana akan digantikan dengan maknanya bau yang wangi di akhirat, justru mujahadah puasa kita. Dan kedua, maknanya kita kata bahawa kalau kita keseorangan dalam rumah, tak ada masalah lah, tak perlulah kita membersihkan mulut kita, ekoran daripada puasa. Tetapi kalau kita terpaksa berdepan dengan manusia, tidak ada halangan untuk kita menghilangkan bau itu. Ini maknanya mizan di dunia. Jadi supaya tidak keliru di antara mizan akhirat dengan maknanya mizan duniawi. Banyak lagi lah contoh. Saya ambil satu contoh lagi yang disebut hadis ma naqasa malun min sadaqah. Dalam hadis itu disebut tidak akan berkurangan harta apabila kita bersedekah. Itu hadis ma naqasa malun min sadaqah. Tapi kata Dr. Ali, ini mizan akhirat. Ya, mizan akhirat, Allah akan gandakan apa yang kita sedekahkan itu, ya, asalnya habbah satu, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di akhirat esok akan berganda-ganda, daripada 1 jadi 10, daripada 10 jadi 700. Jadi tidak akan susut harta daripada sedekah itu, katanya dari sudut mizan akhirat. Kalau mizan dunia, katanya kurang. Katanya akan kurang bila kita bersedekah, ya, katanya daripada dari sudut maknanya perkiraan, accounting, dan juga dari sudut expanding, dia tentu akan maknanya kita akan berkurang, ya, expenses kita akan berkurang sebab sebagainya sudah kita sedekahkan. Itu kan ada hadis Nabi katanya ittajiru
Ya, maknanya berniagalah, laburkanlah, ya, supaya hatta la ta'kulu, ya, hatta la ta'kuluha az-zakah, supaya harta kamu itu tidak berkurangan lantaran dimakan oleh zakat. Maksudnya kita ada sejumlah harta, kata Nabi. Kalau kita tak laburkan untuk perniagaan, dia akan dimakan, dia akan berkurangan, dia akan dimakan oleh zakat. Yalah, kita akan keluar zakat setiap kali haul, ya, setiap kali haul kita akan keluarkan zakat. Jadi akhirnya akan berkuranganlah harta itu. Habis bagaimana pula hadis mana qasamalun min sadaqah? Dah, hadis itu di akhirat. Itu kena faham. Hadis itu mizan akhirah. Bahawa tidak akan berkurangan harta. Nisbah akhirat. Ya, dapat pahala yang berganda. Habis di dunia, mizan dunia dia akan berkurangan lah. Ya, mizan dunia katanya dia akan berkurangan. Jadi di sini maknanya bagaimana kegagalan meletakkan mizan menyebabkan ada orang begitu galaknya bersedekah, lama lepas itu dia susah hati. Maksudnya sudah banyak benar kekurangannya. Ya. Sebab dia faham hadis tadi, ya, dia faham hadis tadi tak akan berkurang. Dia lupa sebenarnya aplikasi tak berkurang itu ialah mizan akhirat. Adapun mizan dunia tetaplah akan berkurang, dikurangi oleh zakat, dikurangi oleh sedekah. Ya, Nabi sendiri berpesan ittajiru, terlibatlah dalam perniagaan. Hatta takula, sampai tidaklah dimakan harta kamu, takula amwalakum bizakah tadi dengan zakat itu. Jadi sebab itu Nabi sendiri minta supaya kita laburkan, sebab nisbah dunia harta akan berkurangan bila kita berzakat, bila kita bersedekah. Habis hadis yang kata tidak akan berkurangan harta dengan kita bersedekah, itu adalah mizan akhirat. Ini contoh-contoh yang ingin saya berikan contoh bagaimana pentingnya kita meletakkan ayat, placing ayat itu pada mizannya. Ini yang dikemukakan sedikit, ya, oleh maknanya Dr. Ali Mahidin, ya, supaya umat ini dapat stabil. Ada benda yang sifatnya usuli, tak boleh ada khilaf. Ada sifatnya far'i, yang boleh kita khilaf. Yang ini pun saya terlajak, saya buat lagi satu contoh. Iaitu umat ini yang boleh berbalah ini ialah ada perkara yang far'i, furu', yang boleh kita berbeza pendapat, ijtihadi. Tetapi ada di sana yang usul, yang teras, tak boleh kita berbeza pendapat. Jadi apabila perkara yang furu', yang ijtihadi, yang boleh kita berbeza pendapat, tiba-tiba nak dipaksa, jangan ada perbezaan pendapat, di situlah berlakunya, maknanya bila gagal dengan mizan itu, maka akhirnya berlakulah perbalahan. Ini pengalaman peribadi saya, ya, bagaimana kalau kita lihat khilaf antara mazhab Maliki, dia tidak letak tangan, dia lepas. Ya. Tiba-tiba ada student yang balik daripada, ya, maknanya universiti di Madinah, dipaksanya mereka yang bermazhab Maliki untuk meletakkan tangan. Jadi berlakulah perbalahan. Sedangkan itu ijtihadi, furu', boleh berbeza pendapat. Jadi kata Dr. Ali Muhyiddin, kegagalan meletakkan di antara yang usul dengan yang furu' membawa kepada perbalahan dan membawa kepada perselisihan dan perbalahan dan sampai berperang. Memang sungguh sampai berbunuh-bunuh. Padahalnya itu hanyalah furu', boleh berbeza pendapat. Yang usul yang melibatkan akidah, yang itu tidak boleh berbeza pendapat. Ya. Jadi kegagalan untuk meletakkan mizan, mana yang sifatnya usul, mana yang sifatnya furu', mana yang tetap, yang sawabit, ya, mana yang boleh kita berbeza berdasarkan ijtihad. Ya, ini menyebabkan khalal, ini yang menyebabkan berlakunya kecacatan, perbalahan sampai ke tahap peperangan di kalangan umat Islam. Jadi sedangkan umat ini sepatutnya kata Dr. Ali, umat yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tapi kenapa umat yang terbaik ini tidak nampak kebaikannya? Berbalahnya, sampai berperangnya, ya, bertumpah darah sesama merekanya.
bagi beliau bukan tidak ada kitab, tapi sebab kegagalan dalam mizan. Ya, ada perkara yang furu' ijtihadi, kita paksa ya jadi perkara yang usuli, yang maknanya ada perkara yang boleh kita berbeza, tiba-tiba kita paksa untuk menjadikan supaya benda tu tak boleh berbeza, seolah-olah ianya perkara usuli. Ini kita akan lihat lagi ya pada masa yang akan datang ya, sebab masa kita sampai 9.30. Ada sedikit masa untuk kita berbincang-bincang pada pertemuan kita yang pertama ini ya, dan saya akhiri dengan permohonan maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan atas kekurangan-kekurangan, mana yang baik daripada Allah, silap dan salah mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.